Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Apa khabar? Saya Sheila. Bertemu kita lagi dalam rancangan Kembara Daniel. Membacalah dengan intonasi betul, berdasarkan tanda baca digunakan. Nada suara haruslah terang dan jelas, supaya bacaan kita menarik. Ayat penyata memberikan maklumat, ayat tanya digunakan untuk soal. Ayat seru disertaikan kata seru, kenal pasti ayat yang digunakan. Ayat penyata biasa didengar, ayat tanya gunakan kata tanya. Ayat seru pentingkan intonasi, gunakanlah di dalam perbualan seharian. Kali ini kita akan belajar mengenai kemahiran membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul berdasarkan tanda baca. Kawan-kawan faham tak apa itu intonasi dan tanda baca? Intonasi ialah nada atau turun naiknya suara ketika bercakap. Manakala tanda baca ialah simbol untuk pelbagai tujuan dalam tulisan seperti tanda koma, noktah, tanda seru, tanda soal dan sebagainya. Mengapakah intonasi dan tanda baca penting? Intonasi dan tanda baca adalah penting supaya penulisan dan bacaan kita betul dan menarik. Baiklah, untuk mengetahui bagaimanakah intonasi dan tanda baca digunakan dalam ayat, jom kita bersama Daniel. Hai kawan-kawan, saya Daniel. Kawan-kawan apa khabar? Sihat? Bagus. Saya berada di kawasan kolam ikan kepunyaan pakcik saya. Hari ini, saya bersama Kak Mia dan kawan-kawan saya, Steven, Linggam dan Janet ingin melihat kolam ikan. Banyak kolam ikan kat sini tau. Daniel, kamu pergi ke mana tadi? Daniel pergi tengok ikan. Banyak ikan dalam kolam. Mestilah. Kita kan sekarang ada dekat kolam ikan. Itulah. Mana pergi tu Lim dengan Janet Kadi Lim kata nak tunggu kat sini. Tu, kat sana tu. Oh. Amboi, rupa-rupanya Janet dan Linggam sedang berlatih mendeklamasi sajak. Kak Mia, Daniel pun hendak belajar cara mendeklamasi sajak. Kak Mia, boleh tolong ajarkan? Boleh. Kalau Daniel hendak mendeklamasi sajak, Daniel mesti boleh menyebut perkataan dengan jelas dan intonasi yang betul. Menyebut perkataan dengan jelas dan intonasi yang betul. Apa maknanya tu, Kak? Jika Daniel hendak mendeklamasi sajak, deklamasi sajak adalah berbeza dengan cara membaca buku. Perkara yang diutamakan ialah intonasi atau nada turun naiknya suara kita ketika bersajak. Selain itu, Daniel juga perlu memahami dan menghayati maksud sajak. Terima kasih, Kak Mia. Lepas ni, bolehlah Daniel masuk pertandingan mendeklamasi sajak di sekolah. Daniel bolehlah berlatih. Kalau kita berlatih setiap hari, bacaan kita akan lancar. Dan lebih menarik jika sajak tu Daniel sendiri yang karang. Jomlah kita tolong Pakcik Abu berikan makan. Aunty, ikan jenis apa yang Aunty pelihara di kolam ini? Oh, macam-macam ikan ada. Ada ikan patin, ikan pacu, ikan tonsan, ikan kelar dan lain-lain lagi. Aunty,
Adakah semua ikan ini hidup dalam satu kolam aja? Oh tidak, ada 2 kolam di sini. Kolam atas ada ikan kelah, ikan patin dan ikan pacu. Manakala kolam bawah ikan talapia, ikan baung dan ikan haruan. Linggam, kamu suka makan ikan apa? Saya suka makan ikan keli. Jika digoreng rasanya sedap. Steven, kamu pula suka makan ikan apa? Steven ni katnya dia tak ada pantang. Semua jenis ikan dimakannya. Mana awak tahu, Linggam? Ikan memang makanan kegemaran saya. Setiap hari, ibu saya masak ikan goreng untuk saya. Oh memang bagus makan ikan ni kerana ikan mempunyai sumber protein yang baik untuk kesihatan. Daniel, kamu nak makan ikan keli salai ke hari ni? Nak. Tapi boleh tak Daniel pancing ikan patin ni? Dah lama Daniel tak pancing ikan. Boleh. Daniel tunggu sini. Biar Kak Mia jumpa Pak Abu pinjam batang kayu. Ya kawan-kawan, seronok kawan-kawan kita Daniel, Janet, Steven dan Linggam melawat ke kolam ikan Pakcik Abu. Baiklah, dalam segmen tadi kita sudah mendengar beberapa contoh ayat penyata dan ayat tanya yang digunakan dalam dialog tersebut. Satu, Daniel tengok ikan. 2. Ada banyak ikan di dalam kolam. 3. Pakcik pelihara ikan keli, ikan talapia dan ikan patin. 4. Saya suka makan ikan keli. 1. Kamu pergi ke mana tadi, Daniel? 2. Pakcik, ikan jenis apa yang pakcik pelihara di dalam kolam ini? 3. Linggam, kamu suka makan ikan apa? Murid-murid, ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk menyatakan sesuatu. Kita menggunakan ayat penyata untuk memberitahu orang lain tentang sesuatu perkara atau maklumat. Cuba lihat contoh-contoh ayat penyata ini. 1. Ayah saya pergi ke Melaka. 2. Abang mengangkat kerusi itu. 3. Rosita sedang makan nasi. 4. Alvin menyepak bola itu. Kesemua ayat ini menyatakan kepada kita tentang suatu perkara atau maklumat. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Kita boleh mengenal ayat tanya kerana di hujung ayat tanya diletakkan tanda tanya. Ayat tanya juga boleh disertai dengan kata tanya ataupun tanpa kata tanya. Contoh kata tanya ialah siapakah? Di manakah? Apakah? Bilakah? Mengapakah? Dan bagaimanakah? Contoh ayat tanpa kata tanya ialah 1. Abang sudah makan? 2. Boleh saya bermain di sini? 3. Ayah awak tidak marah? 4. Nenek pakai gigi palsu? Kata tanya apa tidak boleh digunakan untuk menanyakan manusia kerana kata tanya siapa hanya digunakan untuk menanyakan manusia. Mari kita lihat contoh-contoh ayat tanya ini. Contoh-contoh ayat tanya dengan kata tanya ialah
1. Siapakah nama jiran kamu itu? 2. Kamu hendak pergi ke mana? 3. Bagaimanakah menganyam ketupat? 4. Apakah yang kamu bawa itu? Murid-murid, ayat seru pula ialah ayat yang disertai kata seru. Kamu mestilah tahu cara membaca pelbagai jenis ayat dengan betul, iaitu dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca seperti tanda seru. Mari kita teliti contoh ayat seru ini. 1. Wah, tingginya menari itu. 2. Aduh, sakitnya kaki saya. 3. Syabas, akhirnya kamu lulus juga. 4. Oh, di sini kamu rupa-rupanya. Makcik boleh tak tolong ajarkan saya dan Janet menganyam ketupat? Yelah makcik, saya hendak belajar menganyam ketupat. Saya suka makan ketupat bersama rendang ayam. Boleh, apa salahnya? Menganyam ketupat ini senang aja. Tapi kita mestilah sabar. Mula-mula, pegang 2 helai daun kelapa ni, satu di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Amboi, panjangnya daun kelapa ni. Memanglah, daun kelapa panjang supaya senang dianyam. Kenapa kita gunakan daun kelapa untuk buat ketupat? Memanglah daun kelapa ini lembut, mudah dianyam, lagipun cantik warnanya. Makcik, banyak ke beras yang perlu diisi? Beras yang perlu diisi separuh saja. Nanti bila direbus, dia kembang. Berapa lama ketupat ni masak makcik? Lebih kurang 1 jam. Tapi kalau airnya kering perlu ditambah. Daniel, cepat Daniel. Ikan sudah makan umpan kamu. Wah, besar ikan patin tu. Sabar dulu Steven. Biar saya cuba angkat pancing ni. Ui, beratnya pancing ni. Bolehlah kita makan ikan patin hari ni ya. Lepas ni, bolehlah kita rebus ketupat yang dah diisi beras. Ya, kalau dah direbus, dah masak, bolehlah kita makan sama-sama. Steven, cuba kamu tengok ikan patin ni. Dia ada sengat di kiri dan kanan kepalanya. Sengat dah berbisa dah. Kita mesti berhati-hati. Tak apa, biar saya cuba tangkap mata kayu tu. Jangan Steven, awak tak biasa dengan ikan besar ini. Tak apa, saya cuma nak rasa badannya saja. Nanti ikan ni bolehlah kita goreng ya Daniel. Aduh, okey. Yalah, Steven, kamu terkena sengat ikan patin. Cepat Lincoln, cepat. Kita bawa dia ke rumah kak saya. Kenapa Steven tu jangan? Mana? Lah, kena sengat ikan patin kot. Steven, kenapa ni Steven? Steven ni bermain-main ikan patin tu. Lepas tu kena sengat. Daniel, cepatlah letak ubat. Kau bengkak pula jari Steven ni. Maaf saya agaknya. Saya tak dengar nasihat Daniel tadi. Soalnya saya seronok tengok tu ikan patin tu. Tak apalah Steven, lain kali hati-hati dengan ikan patin. Ikan patin tu ada sengat. Baiklah. Lain kali saya akan berhati-hati.
Ya murid-murid, apabila kita membaca pelbagai jenis ayat, kita harus memberi penekanan pada sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Selain itu, jangan lupa pada tanda baca yang terdapat dalam ayat. Dengan sebutan dan intonasi yang betul, kita dapat mengenal pasti jenis-jenis ayat yang digunakan dalam perbualan seharian kita. Ya kawan-kawan, demikianlah kisah kembara Daniel pada minggu ini. Dalam rancangan tadi, kita telah belajar tentang kemahiran membaca pelbagai jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya dan ayat seruan. Diharap kawan-kawan telah faham dan boleh membezakan cara membaca ayat tanya, ayat penyata dan ayat seruan. Oleh itu, apabila kita membaca pelbagai jenis ayat, penekanan hendaklah diberikan pada sebutan, intonasi serta tanda baca yang betul. Sebagai ulang kaji, cuba murid-murid dengar contoh ayat seruan, ayat tanya dan ayat penyata berikut. Satu, wah, besarnya ikan patin itu. 2. Amboi, beratnya pancing ini. 3. Umpan pancing saya belum dimakan ikan lagi. 4. Beras diisi separuh sahaja, nanti beras akan kembang apabila direbus. Ya kawan-kawan, diharap kawan-kawan telah mahir dalam pelbagai jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya dan ayat seruan. Sebelum berpisah, sila jawab soalan-soalan ini. Satu, berikan dua contoh jenis-jenis ayat berikut. A. Ayat penyata. B. Ayat tanya. C. Ayat seruan. 2. Nyatakan jenis-jenis tanda baca. 3. Mengapakah kita mesti membaca dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul? Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar dan rajin-rajinlah membaca. Membacalah dengan intonasi betul, berdasarkan tanda baca digunakan. Nada suara haruslah terang dan jelas, supaya bacaan kita menarik. Ayat penyata memberikan maklumat, ayat tanya digunakan untuk soal, ayat seru disertaikan kata seru. Kenal pasti ayat yang digunakan. Ayat penyata biasa didengar, ayat tanya gunakan kata tanya. Ayat seru pentingkan intonasi,